Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah pada malam ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita ambil terus pengajian kita, sambung lagi pengajian kita berkaitan dengan kitab kita Al-Arba'un Al-Malawiyah, berkaitan dengan adab-adab sesama manusia. Pada malam ni kita masuk hadis ataupun bab yang ke-26, adab sewaktu tidur. Sebelum ni kita dah ambil adab sebelum tidur, maka malam ni kita ambil adab sewaktu tidur. Ada nak tambah sikit lagi tuan-tuan mati Allah berkaitan dengan adab sebelum tidur. Kita baca sedikit apa yang disebut oleh muallif rahimahullah taala dalam kitabnya ini. Muallif dia berkata, saya meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada guru saya, iaitu Syekh Al-Murabbi Muhammad Baqi ibn Uthman ibn Muhammad Arsyad Al-Jawi, Cenur, Pahang, dengan sanad yang bersambung kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bahawa Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha pergi untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadu kepada baginda tentang kesan-kesan pada tangannya yang disebabkan oleh batu penggiling. Beliau mendengar bahawa Rasulullah SAW telah mendapatkan beberapa hamba dan bermaksud untuk memintanya, namun beliau tidak mendapati Rasulullah SAW di rumahnya, lalu memberitahu Aisyah radhiyallahu anha akan hajatnya. Apabila Rasulullah SAW pulang, Aisyah radhiyallahu anha memberitahu baginda hajat Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ali radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah SAW datang pada kami suatu kami sudah berada di tempat tidur. Kami lalu bangun ingin mendapatkan baginda, namun baginda berkata, tetaplah kalian di atas tempat kalian. Baginda lalu duduk di antara kami sehingga aku dapat merasakan kesejukan kakinya pada perutku. Baginda berkata, adakah kalian ingin aku tunjukkan apa yang lebih baik daripada apa yang kalian minta daripadaku? Apabila kalian berbaring untuk tidur atau berada di tempat tidurmu, bertasbihlah sebanyak 33 kali, bertahmidlah sebanyak 33 kali, dan bertakbirlah sebanyak 34 kali. Sesungguhnya itu adalah lebih baik bagimu daripada mendapatkan seorang pembantu. Hadis sahih Bukhari, nombor hadisnya 5361. Hafsah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah SAW berbaring di tempat tidurnya, baginda meletakkan tapak tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Hadis hasan riwayat Imam Nasa'i, nomor hadis 2367. Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memerintahkan seorang itu membaca doa ini apabila dia berbaring di tempat tidurnya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Maksudnya, ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menyerahkan urusanku kepadamu, aku menghadapkan wajahku kepadamu, aku menyandarkan punggungku kepadamu, kerana senang itu mendapat rahmatmu dan takut pada seksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Baginda bersabda,
sekiranya dia mati dalam tidurnya apabila telah membaca doa ini, maka dia mati dalam keadaan fitrah. Hadis sahih riwayat Darimi dalam musnadnya nomor hadis 2725. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dalam adab tidur. Sebelum ni ada beberapa surah saya telah sebutkan beberapa surah yang boleh kita baca sebelum kita tidur, dan ada juga surah-surah yang boleh kita baca pada waktu malam hari. Antara surah yang boleh kita baca sebelum tidur ialah 3 qul, seperti mana yang kita sebutkan sebelum ni, dibaca 3 qul. Nabi SAW mengarahkan supaya kita merapatkan kedua belah tangan, tiup tangan, kemudian baca 3 surah, 3 qul, lalu sapu bermula daripada bahagian atas kepala bawa ke depan, dan sapu bahagian depan dan keseluruhan badan, kat mana bahagian tempat yang kita boleh sampai. Dibuat sebanyak 3 kali. Itu yang sabit, wallahu alam. Nabi tiup, Nabi dhamma, dia tiupkan kedua dia rapatkan kedua belah tangan, kemudian ditiup, lalu dibaca 3 surah, mengatakan qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Itu sabit. Sabit juga kita membaca ayat kursi. Yang lepas kita dah ambil, kita baca ayat kursi. Daripada awal ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampailah akhir ayat kursi itu, maka Allah memberi jaminan bahawa orang itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala start dia tidur sampailah dia bangkit daripada tidur daripada gangguan syaitan. Ada juga surah yang lain, sabit juga dalam hadis, Nabi menyarankan supaya kita membaca surah Kafirun, baca surah Al-Kafirun. Dalam hadis sahih, Nabi kelebihan membaca surah Al-Kafirun ketika nak tidur. Nabi suruh sahabat baca di akhir, makna habis dia lakum dinukum waliyadin, dan terus tidur. Terus tidur. Start baca qul ya ayyuhal kafirun sampailah lakum dinukum waliyadin, dan terus tidur. Maka orang itu, antara kelebihan surah ini dibaca sebelum tidur, orang itu dituliskan agar dijauhkan daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada juga surah-surah yang lain. Surah-surah yang lain dibaca pada waktu malam, tidak terkhusus sebelum tidur. Itu kena faham. Bila Nabi sarankan dibaca pada waktu malam, waktu malam ini bermula maghrib sampai subuh, sampai subuh. Maka dia tidak terkhusus mana-mana waktu, bila-bila masa, as long as pada waktu malam. Selagi mana dia waktu malam boleh dibaca, boleh dibaca. Antaranya surah yang warid katakan surah Al-Mulk, yang sunat kita baca pada waktu malam. Kita tak terikat selepas maghrib ke lepas isyak ke, as long as sebelum subuh, start maghrib sampai subuh. Dan tidak syarat pun kena baca lepas isyak, dan tidak syarat pun kena baca sebelum tidur. As long as tadi saya kata selagi mana waktu itu dibaca pada waktu malam. Dan Nabi sebut dalam hadis itu jelas, dibaca pada waktu malam, tidak terikat mana-mana masa, katakan. Dan kalau orang buat lepas maghrib, silakan. Nak buat lepas isyak, silakan. Sebelum tidur, silakan, kerana dia masih lagi dalam waktu malam. Kemudian selain daripada surah Al-Mulk, kita ada juga surah Sajadah, sunat juga dibaca pada tiap-tiap malam. Kita juga sunat membaca kalau secara khususnya surah Kahfi pada malam Jumaat, katakan, pada malam Jumaat, dan juga pada siang Jumaat. Itu surah yang ada 2 siang dan malam. Dan juga ada satu riwayat hadis daif, tetap hadis ini daif, iaitu membaca surah Yasin pada tiap-tiap malam. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Siapa yang baca Yasin pada malam, tiap-tiap malam, ada pada satu malam, dia tak kira lah malam-malam bila, asbaha maghfuran lahu, orang itu diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis ni ada daif, hadis yang lemah, katakan. Tapi ulama tak min dimni, termasuk dalam surah-surah yang boleh dibaca pada malam hari, katakan. Wallahu a'lam. Itu sabitlah, katakan, beberapa surah yang boleh dibaca.
Dan ada juga beberapa ayat, contohnya yang antara yang dibaca juga pada waktu malam sebelum tidur ialah 3 ayat yang terakhir daripada surah Baqarah. Ada juga riwayat kalau bangun tengah malam dibaca pada ada beberapa ayat pada akhir surah Al-Imran, beberapa ayat dalam surah Al-Imran. Itu semua ada sabit menyatakan. Tapi kalau kita, dapat kita amalkan, yang sebahagian tu pun dah banyak juga tu. Nak amalkan tu, kalau dapat sikit kita amalkan tu sama-samalah dan kita lakukan. Wallahu a'lam. Baik, tuan-tuan, malam ni kita nak sambung lagi sikit berkaitan dengan adab sewaktu tidur. Antara adab waktu tidur disebut dalam hadis ini ialah muallif rahimahullah taala dia masih lagi bawa saya tak pasti kenapa dia letakkan hadis Ali bin Abi Talib ni dalam adab sewaktu tidur. Mungkin di segi bahasa Arab itu semasa tidur tu merujuk sebelum, tak kira lah sebelum, setengah ke, selepas ke, itu selagi mana dia dalam waktu tidur. Hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Fatimah Zahra ni dia mengadu kat Nabi, penat, orang perempuan kan, mengadu penat buat kerja rumah, ada mintalah bantuan Nabi dengan Nabi SAW. Fatimah Zahra ni anak Nabi SAW, merupakan anak, boleh kita katakan anak perempuan yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah hujah-hujah yang menyatakan bahawa Fatimah Zahra radhiyallahu anha ni adalah anak kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimana sekalipun, Nabi bila sayang tu sayang berpada. Nabi pernah juga berkata, "Lau anna Fatimah tasaraqat laqata'tu yadaha." Kalaulah Fatimah itu mencuri, kalaulah Fatimah binti Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, aku akan potong tangan dia. Tegas, sayang juga, tetapi bila bab agama, bab syariat, dia katakan bertegas. Wallahu a'lam. Bukan bila anak Nabi katakan ada kes tertentu, dia katakan dia tolong bantu, tolong selamatkan, tak ada. Nabi jelas katakan ketika itu ada seorang Yahudi ahli kitab, bila anaknya mencuri, anaknya kebetulan namanya sama, Fatimah, katakan pergi mengadu kat Nabi, pergi bawa kepada Nabi SAW, nak lepaskanlah, nak dapat syafaat, bawa pemimpin Yahudi, anak ni anak kepada pemimpin Yahudi, dengan harapan anaknya dapat diselamatkan daripada dikenakan hukuman hudud. Tetapi apa yang berlaku tentang mati Allah Subhanahu wa taala ialah Nabi tidak ikut apa yang diminta. Dan dari situ Nabi juga berkata, kalaulah Fatimah binti Muhammad, Fatimah anak Nabi ni mencuri, aku akan potong tangan dia juga, katakan. Tegasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Fatimah Zahra radhiyallahu anha, dia pergi jumpa dengan Nabi, dia mengadulah lepas dia dah berkahwin dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sayyidatina Fatimah ni banyak buat kerja, buat kerja masak ke apa ke, kerja rumah. Tangan pun dah kalau ikut dalam riwayat ni, hadis ni, tangannya pun dah mula kita kata ada kesan-kesan ialah luka ke ataupun kesan-kesan kerja berat lah, disebabkan batu penggiling. Mungkin adalah dia giling apa, Allah Alam, mungkin menggiling bukan roti-roti, mungkin dulu dia gandum tu dia kena tumbuk dan sebagainya lah sebelum nak keluarkan dia punya tepung itu kan. Wallahu a'lam. Jadi dia ngadu kat Nabi, ya Rasulullah, boleh tak bagi dia seorang hamba untuk tolong dia. Nabi ini dia mungkin dalam hadis ni beritahu bahawa Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dia mendengar Nabi ada mendapat beberapa orang hamba. Jadi Fatimah ni datang nak minta lah, nak kecil sikit lah, minta seorang kan tak. Tapi apa yang berlaku dalam mati Allah, Nabi SAW dia tak ada kat rumah. Jadi dia beritahu kat Aisyah. Aisyah pun sampai pada Nabi. Ringkaskan, Nabi pun pergi ke rumah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan juga berjumpa dengan Ali bin Abi Talib, dan bersama dengan dia adalah Fatimah, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Sampai saja Nabi terus maklumkan
Tak. Adakah kalian ingin aku tunjukkan apa yang lebih baik daripada apa yang kalian minta daripada aku, iaitu seorang hamba pembantu. Tak. Jadi Nabi beritahu, biasanya bila Nabi sebut macam ni, sahabat akan kata apa? Tentulah kami nak tahu benda yang lebih baik, kan, daripada dapatkan seorang hamba yang tolong pembantu rumah pula. Ada yang lebih baik, tentulah sahabat nak. Begitu juga Ali bin Abi Talib dengan isterinya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Maka Nabi beritahu, apabila kalian berbaring untuk tidur atau berada di tempat tidurmu, bertasbihlah sebanyak 33 kali, bertahmidlah 33 kali, dan bertakbirlah sebanyak 34 kali. Ada beza sikit. Kalau lepas mayang kita baca 33 dan ditutupkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tetapi ketika nak tidur kita baca 33 tasbih subhanallah, 33 alhamdulillah, dan Allahu akbar sebanyak 34, dan komplit 100. Ini sabit dalam hadis riwayat Bukhari rahimallahu taala. Okey, dan kelebihannya tadi tuan-tuan adalah lebih baik bagimu, kata Nabi SAW, daripada kamu mendapatkan seorang pembantu. Seorang pembantu. Jadi ini sabit. Maka kalau boleh diamalkan, kita amalkanlah. Tak lama pun nak tasbih tu, nak tahmid, tapi bila nak buat nampaknya ringan, tapi bila nak praktis tu, masa nak tidur kejap ingat, kadang lupa, terus lupa. Bila diingatkan baru nak buat, kan? Samalah kita semua manusia tuan-tuan macam Allah. Sebab tu kita kena sering beringat antara satu sama lain. Wallahu a'lam. Baik, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya hadis Hafsah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di tempat tidurnya, baginda meletakkan tapak tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Ini ada riwayat Nasa'i, Nabi tidur, tapak tangan ni dia letak kat sini, letak kat pipi sebelah kanan. Ada yang tawassada, maknanya kita tidur, dia jadikan dia punya tangan ni sebagai bantal. Wallahu a'lam. Macam mana je? Biasalah kita tidur macam tu kan, berbantalkan lengan. Ada riwayat dalam riwayat Hafsah ni, dia berbantalkan ataupun dia letakkan tangan ni pada pipi, katakan sebelah kanan. So boleh kita nak mencontohi itu, tak ada masalah, katakan. Mungkin ada kelebihan, kita tak tahu, ada kelebihan-kelebihan khusus, tetapi tuan-tuan mati Allah, ini adalah sunnah Nabi. Cukup untuk kita katakan kelebihan itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk sama-samalah kita amalkan. Tak wajib pun, memanglah tak wajib, tapi kita nak boleh kita dapat melakukan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengah malam kalau kita terbangun daripada tidur, terbangun daripada tidur, sebaiknya seperti mana hadis yang lepas, sekali lagi saya ulang, kalau kita tertidur, terjaga di tengah malam, kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita kalau bangun tengah malam, bangun tengah malam ni dia ada dua. Bangun tengah malam ni sama ada kita zikir tu, kemudiannya kita berdoa, dan doa itu mustajab. Kita doa bangun pukul, katalah bangun tersedar pukul 3 malam, 3 pagi kita bangun, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Dan lepas tu kita berdoa. Mintalah, doa itu mustajab. Doa itu mustajab. Dan lebih baik daripada itu ialah kita bangun, ambil wuduk dan solat dua rakaat. Itu lebih baik. Itu lebih baiklah. Lebih baik. Wallahu a'lam. Baik. Bila kita bangun tengah malam, sedang tuan, kita bangun tengah malam ni,
Kadang-kadang kita tak lari daripada dulu. Sama ada kita mimpi yang baik, maka kita ucapkan alhamdulillah. Kalau mimpi yang tak baik, kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Nanti kita akan lihat lepas ni tajuk berkaitan dengan mimpi. Seronok nak cerita pasal mimpi ni. Tapi sebelum tu kita ketika tidur, ketika tidur yang kita nak bincang ni, semua orang akan ada pernah berdepan dengan mimpi buruk, ataupun mimpi yang baik, yang seronok. Maka adab kita bila tersedar tengah malam kerana mimpi yang buruk, memohonlah perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang dirajam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ada riwayat dia berserta dengan an-nafath, maknanya falyanfuth, maknanya dia buat ludah angin, katakan jangan ludah dengan air liur semua, ludah angin sebelah kiri sambil baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dan kalau mimpi itu buruk, pindah tempat tidurnya. Kalau kata dia tidur sebelah kanan, dia kena tidur sebelah kiri pula, berpindah tempat. Lepas tu ada masa kami belajar dulu, Syekh beritahu masa belajar hadis ni, Syekh kata kalau mimpi tu best, mimpi tu seronok, nak sambung continue balik, tidur tempat yang sama. Tidur tempat yang sama, mimpi tu akan berterusan. Mimpi yang tadi yang terputus boleh berterusan. Itu antara sebab kenapa kita bila mimpi buruk, kita berpindah daripada tempat yang asal kita bangun tadi tu, kita berpindah. Kalau kita duduk tempat yang sama, tidur tempat yang sama, mimpi yang buruk itu akan berterusan. Wallahu a'lam. Jadi kita ambil kiaskan benda ni, kalau mimpi itu buruk, kita mimpi yang bagus, mimpi yang baik, kita tersedar, kita terbangun, kalau nak teruskan mimpi tersebut, tidur tempat yang sama. Wallahu a'lam lah. Boleh buat, boleh test lah, katakan betul tak betul. Tapi so far bila apa yang saya buat, bila mimpi yang seronok tu, kita tidur tersekak tengah malam, kita terbangun dan saya tidur balik tempat yang sama, mimpi tu continue. Setakat ni lah. Wallahu a'lam. Cuba kalau tuan-tuan pula buat. Tapi mimpi buruk tak payahlah. Mimpi buruk tak payah, mimpi buruk kan. Wallahu a'lam. Okey. Baik. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, antara adab kita dalam bangkit daripada tidur, sebelum kita bangkit daripada tidur ataupun sebelum bangkit daripada tidur, kita baca juga hadis Al-Barra' bin Azib tadi. Antara yang pernah Nabi suruh kita buat ialah baca doa. Doa ini memang sabit, seperti mana yang disebut oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah ta'ala. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhiya ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Ini kalau hafal bolehlah dibaca. Paling tidak pun sebelum tidur, bismikallah amutu wa ahya, ataupun ahya wa amut. Dua-dua riwayat ada, bismikallah amutu ahya ataupun ahya wa amut. Boleh dibaca yang paling pendek, bismikallah amutu wa ahya, dengan nama Allah aku tidur dan aku hidup, ataupun dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Dia ada dua riwayat, sama ada nak dahulukan amutu wa kemudian baru ahya, ataupun ahya dulu baru wa amut. Jadi bila bangkit, bila itu sebelum tidur, katakan sebelum tidur. Tapi selepas tidur kita baca bangkit daripada tidur, antara yang sabit kita baca ialah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Itu yang sabit dalam hadis. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku selepas dia mematikan aku, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah tempat kita kembali, dibangkitkan. Jadi itu antara yang sabit dalam hadis Nabi SAW. Antara adab juga bangkit bangun tidur ni tuan-tuan, antara perkara yang pertama sekali kalau lihat dalam nas hadis Nabi SAW
Apa yang diriwayatkan dalam hadis, Nabi bangun tidur, yang pertama sekali Nabi buat ialah Nabi gosok gigi. Ia tasawwaq. Nabi gosok gigi dulu. Gosok gigi. Kita buat apa? Bangkit bangun tidur kita buat apa, tuan-tuan? Bangkit tengok apa? Tengok WhatsApp dulu. Tengok WhatsApp. Maknanya Nabi SAW bangkit bangun, first kali Nabi akan menggosok gigi. Tetapi tentang mati Allah Subhanahu Wa Taala, ada riwayat yang lain tadi, Nabi baca doa dulu, dan kemudiannya Nabi bangkit daripada tidur itu Nabi duduk. Jangan bangkit bangun tidur terus bangun, jangan. Kerana sunnah Nabi SAW, bangkit, dia bangun dia daripada tidur, dia akan duduk dulu. Dia akan duduk. So, kenapa Ustaz tak boleh bangun terus? Kebarangkalian macam-macam boleh berlaku. Boleh kita kata seorang itu boleh jatuh terus. Dia akan jatuh. Dia akan jatuh. Kenapa boleh jatuh? Disebabkan kita kata pengairan darah pada badan kita tadi belum stabil. Pernah tak berdepan dengan macam ni? Kalau tuan-tuan bangkit bangun terus, tumbang terus, katakan. Kadang-kadang kita tak sedar, katakan, itu bahaya. Kalau kita jatuh ke atas katil lagi okey lagi. Tapi kalau jatuh terentak dekat something dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan perkara yang lebih besar. So sunnah Nabi SAW, bangkit daripada tidur, duduk dulu. Dan dah siap baca doa apa semua, baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, baru bangkit bangun. Masuk tandas. Kalau dulu, sekarang ni kita tandas kat dalam bilik je, pergi masuk tandas, gosok gigi, katakan. Masuk tandas tu jangan lupalah baca doa masuk tandas apa semua, tak? Gosok gigi. Dan antara sunnah Nabi SAW juga, bila bangkit daripada tidur, Nabi buat 3 perkara. Bila bangkit daripada tidur, Nabi buat 3 perkara. Kerana setiap kali seorang tidur, ada 3 lilitan yang diikat di kepala kita, tuan-tuan. 3 ikatan ni disebut dalam hadis Nabi SAW. 3 ikatan ni, thalatha uqat, 3 ikatan ni tidak akan terbuka apabila seorang itu melakukan 3 perkara. Yang pertama ialah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Kita ucapkan doa syukur pada Allah Subhanahu wa, zikir tadi. Kemudiannya lepas tu kita berwuduk, dan yang ketiganya kita salat. So 3 benda ni kena buat sebagai seorang Muslim. Kalau nak bangkit bangun pagi dalam keadaan bersemangat, dalam keadaan kita kata kita bermotivasi, katakan. Mestilah sekarang kan, katakan, bersemangatlah, bermotivasilah, cergaslah, cerdaslah. Buat 3 benda ni, katakan. Buat 3 benda ni dulu sebagai seorang Muslim. Hak senaman tu lepas tu lah. Tapi sebagai seorang Islam, Muslim, buat 3 benda ni. Nabi dah sebut jelas, siapa yang buat benda ni, dia akan berpagi dalam keadaan nasyitan. Nasyitan makna dalam keadaan cerdas, cergas. Berbanding dengan kalau dia bangkit bangun pagi, dia tak buat salah satu daripada 3 benda ni, dia tak buat 3-3-nya, dia buat 2 je, 1 tak buat, ataupun semua tak buat, dia akan bermalasan. Dia akan bermalasan hari itu. Walaupun dia duduk senaman ke pagi, dia pergi jogging ke pagi ke apa semua, maka dia tetap dipanggil bermalasan. Wallahu a'lam wa iyazbillah min ta'ala. Jadi buat 3 benda ni. Dan antara juga yang boleh kita buat ialah membasuh tangan kita. Tangan kita ni dibasuh. Sunat bangun pagi sebelum kalau kita nak terus, kalau kita pakai air kolah lah, kita nak celup tangan kita ke air kolah tu, kalau boleh jangan dicelup terus. Jangan dicelup tangan tu dalam air dan kolah. Basuh tangan tu dulu sebanyak 3 kali. Iza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilahu thalathan fa innahu la yadri ayna batat yaduhu.
Bila seorang tu bangkit daripada tidur, jangan dimasukkan tangannya tadi dalam bekas air. Tangannya jangan dimasuk terus dalam bekas air. Hendaklah dibasuh 3 kali dulu. Basuh tangannya 3 kali. Fa innahu, kata Nabi SAW, fa innahu la yadri aina batat yadhu. Kerana dia tak tahu malam tadi tangan dia tidur kat mana. Tangan dia tidur kat mana, dia tak sedar. Tak faham lah. Kita kata tidur malam ni kok korek apa ke, pegang apa ke tengah malam, dia tak tahu. Dia tak sedar. Sebab tu Nabi sarankan pada kita supaya basuh tangan tadi sebelum tangan tadi dimasukkan dalam bekas air. Ini juga nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat tu, bakal bangun tidur dan terus jangan terus pegang makanan ke apa ke. Tak, jangan pegang makanan, jangan pegang apa, basuh dululah tangan tu. Tak. Dikhawatiri takut benda-benda yang kotor, tidur tangan dia korek benda lain. Korek kubur ke dubur ke ataupun sesuatu dengannya, ataupun kadang-kadang garu ke apa, semua badan dia yang berdarah ke, ataupun dia tak sedar. Dia kalau dia sedar, dia tak namanya tidur. Sekarang ni dia tidur. Bila tidur nama Allah Subhanahu wa taala, kita kata istilah tidur itu ialah dia tak sedar. Dia tak sedar. Wallahu a'lam. Kalau dia sedar, nama Allah Subhanahu wa taala, dia kita kata dia tahulah mana tempat tangan dia pergi. Masalahnya dia tak sedar. Baik. Jadi basuh tangannya sebanyak 3 kali. Dan antara juga sunnah Nabi SAW juga ialah memasukkan air ke hidung ketika bangkit daripada tidur. Sofa yang ada dalam hadis tidur malam. Tidur siang saya tak berani nak kata juga sabit, wallahu alam. Tapi yang ada ialah tidur waktu malam. Nanti ada orang tanya, Ustaz, kalau tidur siang kena ke buat? Jika ilahnya sama dengan Allah Subhanahu wa taala, yang macam tadi, tidur tangannya perlu dibasuh dulu. Sebab tidur, sama tidur. Nabi ilahnya apa? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Walaupun hadis tadi mengatakan dia tak tahu tidurnya tangan dia tidur kat mana. Setengah ulama kata itu berlaku pada siang dan malam. Kalau dia tidur siang pun berlaku, tidur malam pun berlaku. Sebenarnya ada khilaf lah. Tak nafikan mungkin ada khilaf di sisi ulama. Masukkan air ke hidung pun mungkin pada siang hari ke pada malam hari ke mungkin. Tapi hadis yang ada ialah terkhusus pada waktu malam. Sama juga dengan basuh tangan. Ulama tadi ada dia kenapa dia berlaku khilaf Ustaz? Sebab riwayat hadis tu kata fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Dia tak tahu tangan dia tidur kat mana. Tangannya tidur kat mana. Perkataan batat dalam bahasa Arab, bata yabitu baitan, bait, ataupun dia merujuk maksudnya bermalam. Dia tak rujuk tidur siang, dipanggil bata. Bata adalah satu perkataan yang hanya merujuk pada waktu malam. Sebab tu tuan-tuan kalau pergi haji kita bermabit. Bermabit di mana? Mabit kat mana? Mabit dekat mabit di Muzdalifah dan mabit di Mina, katakan. So mabit tu apa makna dia? Bermalam. Tak panggil siang bermabit. Bermalam tu baru dipanggil bermabit, itu mestinya waktu malam. So hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Idza fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Maka difokuskan hanya tidur pada waktu malam. Sama juga masukkan air ke hidung. Masuk air ke hidung. Fa inna syaitana yabitu ala khayshumi. Nabi menjelaskan kerana apa? Kenapa masukkan air ke hidung, bangkit daripada tidur waktu malam? Kerana syaitan tidur dekat lubang hidung kita. Jadi nak kena keluarkan dia. Nak kena keluarkan dia. Cara nak keluarkan, masukkan air ke hidung dan hembus balik. Itu kelebihan, katakan. Dan tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, macam mana pula sebagian ulama yang menggunakan itu untuk tidur siang pula? Mereka menggunakan tidur siang kerana ilahnya sama. Ilahnya sama. Contohnya seorang itu tidur siang.
Tidur siang. Adakah bila tidur siang tangan dia sedar tangan dia buat apa? Mesti tak sama kan? Mesti dia tak sedar. Mesti dia tak sedar macam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila itu keadaannya, maka dikiaskan juga pada tidur siang hari. Wallahu a'lam. Jadi apapun mereka Allah Subhanahu Wa Taala, ada khilaf lah kita tadi sisi ulama. Ada juga yang bertegas tidak hanya pada waktu malam, kerana merujuk kepada nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tidur malam lah, siang tak ada, dia katakan, so tak perlu diamalkan pada waktu siang. Tapi ada yang mengkiaskan, ya silakan, tak ada masalah, benda tu khilaf di sisi ulama. Nah, jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita kata beberapa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita tidurnya, ketika bangkit daripada tidurnya, ketika sedang mana terbangun tengah-tengah malam. Itu antara sunnah-sunnah Nabi SAW yang sabit. Jadi saya kongsikan juga lepas azan, saya kongsikan sikit berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran yang boleh dibaca selepas bangkit daripada tidur. InsyaAllah, silakan azan.
Baik. Baik, ada dua benda tuan-tuan macam nak kongsikan. Pertama sekali saya terlupa tadi satu perkara lagi. Ketika bangkit daripada tidur tadi tu, selain daripada kita duduk, ialah kita menyapu muka kita dulu. Menyapu muka. Mana sahabat dalam hadis Nabi SAW, Nabi bangkit daripada tidur tu, Nabi akan masaha menyapu muka dia terlebih dahulu. Dan antara surah yang boleh dibaca, tapi surah ini bukan dibaca pada bangkit tidur pagi. Maknanya subuh tu kalau kita bangkit dah, bangkit yang terus tak tidur dah, ataupun yang dimaksudkan bacaan surah ini ialah untuk kita bangkit kalau kita terjaga tengah malam, jika terjaga sepertiga malam yang terakhir pukul 3, pukul 2 ke pagi. Antara surah yang sunat kita baca ialah 10 ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran, daripada ayat 190 sampai ayat yang ke-200. Itu surah yang sunat dibaca. Ada pandangan mengatakan bahawa surah itu, ayat itu dibaca dalam salat 2 rakaat. Dibaca dalam salat 2 rakaat tengah malam. So ada dua riwayat yang mengatakan dibaca sebelum solat, ada yang kata dibaca pada ketika dalam solat. 10 ayat ni daripada surah Al-Imran ayat 190 sampai ayat yang ke-200 dibaca untuk bangkit tengah malam, kalau terbangkit bangun tengah malam. Dan lepas tu dibaca surah ni, surah Al-Imran ni ayat 190 sampai ayat yang ke-200. Sama ada dibaca terus ataupun dibaca dalam solat. So ada dua riwayat yang ada. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan mati Allah, lepas ni kita akan kupaskan tajuk berkaitan dengan mimpi pula. Adab kita beradab apabila bermimpi. Orang bermimpi ni dia suka cerita kat orang. Katakan paling kena jaga tuan-tuan mati Allah, adab bermimpi baik ke buruk ke, seronok maknanya mimpi tu best ke tak best ke tuan-tuan mati Allah, pelik ke tak pelik ke, tolong jangan cerita kat orang. Lebih-lebih lagi orang rumah, lebih-lebih lagi kepada isteri, orang yang hampir dengan kita, kecuali kita tahu dia akan mentafsirkan yang bagus, yang baik. Itu kalau kita tak tahu, tolong jangan cerita dekat WhatsApp ke, jangan cerita dekat dekat laman-laman sosial ke. Jangan bangun-bangun pagi tu terus cerita kat orang rumah ke, kan bahaya menanti kalau ditafsirkan lain daripada yang sepatutnya. Wallahu a'lam. Itu mukadimah sikit berkaitan dengan bermimpi tu. Nanti insya-Allah kita sambung pada minggu yang keempat, adab bermimpi. Dan jangan sekali-kali kalau tak bermimpi jangan kata dia bermimpi. Itu pun ada larangan daripada Nabi SAW. Kadang-kadang orang ni kan, dia saja dia tak bermimpi pun, tapi dia cerita kat orang dia bermimpi. Macam cerita cerita Piramli tu, kan? Cerita Piramli yang dia bermimpi, bila ditafsirkan kot dia kata tak, sipi. Lalas kepada kepala Ahmad Nisbu yang kena. Jadi tuan-tuan mati Allah, insya-Allah nanti kita kupaskan lebih lanjut berkaitan dengan perkara tersebut, pada adab-adab apabila seorang itu bermimpi, bagaimana perlu dibuat. Adakah boleh ditafsirkan, ditakwilkan, boleh cerita, tak boleh cerita. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita kupas pada masa yang akan datang. Apapun tuan-tuan mati Allah, insya-Allah sama-samalah kita amalkan benda yang simple ni. Tapi itulah mudah katakan, tapi bila nak amalkan tu berat, tapi kalau dapat sikit konsisten benda tu yang terbaik. Paling tidak pun ayat kursi, bismillah mutu ahya, bangkit bangun alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amat, yang ringan-ringan, yang mudah-mudah. Tak semestinya kena buat semua tuan-tuan. Ubah-ubah, tukar-tukar pun tak ada apa masalah. Jadi setakat itu saja. Wallahu ta'ala a'lam. Mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiban wa husna ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.